Assalamualaikum. Apa khabar murid cikgu? Okey, cikgu harap anda semua sihat di samping keluarga yang tersayang. Okey, bersama cikgu lagi, Cikgu Suryati Nasir di Brainnet.my. Okey, untuk hari ini kita akan membincangkan beberapa soalan objektif tentang bab 4 Sains tingkatan 5. Bab apa? Kadar tindak balas. Okey murid, saya tahu, cikgu tahu bab ini agak berat sikit kan untuk murid. Jadi cikgu nak bincangkan bersama dengan murid bagaimana untuk menjawab soalan objektif daripada bab 4 ini. Okey, tanpa membuang masa, jom kita tengok soalan yang pertama. Baik murid, soalan yang pertama berbunyi begini. Apakah unit bagi kadar tindak balas? Okey, jawapannya tertera pada monitor murid. A. Kilogram, B. Joule per mol, C. Meter saat kuasa negatif 2 dan D. Sentimeter padu per saat. Okey murid, kalau murid lihat kepada kadar tindak balas ni melibatkan bahan tindak balas dan juga hasil tindak balas dan ada melibatkan masa. So, antara jawapan yang ada melibatkan masa ada dua sahaja, iaitu C dan D. Betul? Okey, tapi adakah kadar tindak balas ini melibatkan pengukuran meter? Tidak. Dia melibatkan isi padu, saiz. Betul tak? Jadi apakah unit bagi kadar tindak balas? Ya, pilihan jawapan cuma C dan D. C kita dah buang. So, jawapan yang paling tepat adalah D. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Masih lagi membincangkan bab 4 iaitu kadar tindak balas. Berapakah nisbah gas nitrogen terhadap gas hidrogen dalam menghasilkan amonia melalui proses Haber? Di sini murid perlu lihat soalan. Okey, tak apa, kita tengok dulu jawapan. Okey, antara pilihan jawapan yang diberi adalah 1/2, 1/3, 2/1 dan 3/1. Okey murid, yang saya pasti mungkin ada murid di luar sana dah membayangkan dah 3/1, 1/3. Betul tak? Adakah anda bersama dengan saya? Okey, jadi jawapan untuk 1/2, 2/1 kita boleh abaikan. Kenapa? Sebab tak pernah belajar. Okey, sama ada 3/1 atau 1/3 sahaja nisbah antara nitrogen dan juga hidrogen. Okey, di sini murid perlulah lihat kepada soalan. Soalan menyatakan tentang gas nitrogen dahulu. Okey murid, apakah simbol untuk amonia? NH3. Apa maksud NH3? 1 nitrogen, 3 hidrogen. Okey? Sebab tu cikgu kata 1, 2, 2, 1 tu kita tolak siap-siap. Sebab amonia kita dah tahu dah. NH3. Okey, tapi di sini kita kena tengok kepada soalan dahulu. Soalan bertanya tentang gas nitrogen dulu terhadap gas hidrogen. Bermaksud berapa nilai N? 1. Berapa nilai hidrogen? 3. Jadi jawapan yang paling tepat adalah 1/3. Murid perlu ingat, jika soalan bertanya dahulu tentang gas hidrogen terhadap gas nitrogen, jawapan dia akan bertukar kerana soalan minta awak tanya hidrogen dulu baru nitrogen. So, berapa hidrogen? 3. Berapa nitrogen? 1. Jadi jawapan dia akan dapat 3/1. Okey, berbalik kepada soalan ini. Soalan ini tanya nitrogen dulu baru hidrogen. So, jawapannya adalah 1/3. Mari kita lihat soalan yang seterusnya. Apakah nama bagi penghasilan amonia dalam industri? Okey, kalau murid ingat lagi, dalam bab 4 ini kita hanya membincangkan dua proses sahaja dalam industri, iaitu proses Haber dan satu lagi proses sentuh. Okey, so kalau proses Haber dia melibatkan penghasilan amonia dan proses sentuh melibatkan penghasilan asid sulfurik.
Okey, jom kita lihat kepada nama proses. Okey. A. Penapaian, B. Penghidrogenan, C. Sentuh dan D. Haba. Saya dah sebut pun tadi, proses yang terlibat untuk penghasilan amonia adalah proses Haber. Soalan ini adalah dia tanya tentang konstruk mengingat sahaja. So kalau boleh jangan salah untuk soalan ini. Okey, jom kita lihat soalan yang seterusnya. Apakah proses bagi penghasilan asid sulfurik dalam industri? Soalan lebih kurang sama. Kalau tadi dia tanya penghasilan amonia, yang ini dia tanya penghasilan asid sulfurik. A. Penapaian, B. Penghidrogenan, C. Sentuh dan D. Haba. Okey, untuk soalan ni murid-murid boleh tolak terus jawapan A dan B. Murid-murid bolehlah meneka antara sentuh dan haba. Tapi ingat, kita tak nak teka-teka. Kalau boleh kita nak teka tapi dapat jawapan yang betul. Okey, untuk tadi kita dah jawab proses haba untuk penghasilan amonia. Bermaksud satu lagi proses adalah proses sentuh untuk penghasilan asid sulfurik. Jadi jawapannya adalah C, iaitu sentuh. Baik murid, mari kita lihat soalan yang seterusnya. Mengapakah pertambahan kepekatan larutan natrium thiosulfide akan meningkatkan kadar pembentukan mendakan kuning? Antara pilihan yang diberi adalah A. Pertambahan tenaga kinetik, B. Mengubah kadar suatu tindak balas kimia, C. Pertambahan bilangan zarah bahan tindak balas, dan D. Jumlah luas permukaan yang terdedah yang lebih besar kepada tindak balas. Jadi di sini murid-murid perlulah ingat apakah yang menyebabkan peningkatan kadar pembentukan mendakan kuning? Kerana kepekatan larutan natrium thiosulfide itu bertambah. Jadi manakah jawapan yang paling sesuai? Kepekatan bertambah bermaksud pertambahan bilangan zarah bahan tindak balas. Baik murid, untuk soalan ni ada gambar raja. Jadi murid perlu lihat kepada gambar raja. Raja menunjukkan susunan radas bagi eksperimen untuk menentukan kadar tindak balas. Pada raja diberikan larutan natrium thiosulfide yang ditambahkan dengan larutan asid hidroklorik. Terdapat kertas putih yang telah ditanda dengan tanda X. Soalannya, antara yang berikut, teknik manakah yang betul untuk menentukan kadar tindak balas? A. Merekod masa sebaik sahaja mendakan mula terbentuk, B. Merekod masa untuk mendapatkan suhu tertinggi, C. Merekod masa sebaik sahaja tanda X hilang dari pandangan, dan D. Merekod masa sehingga nilai pH larutan tetap diperoleh. Murid ingat tak lagi bagaimana eksperimen semasa menjalankan proses menentukan kadar tindak balas? Baiklah murid, semasa larutan natrium thiosulfide dan larutan asid hidroklorik dicampurkan, akan berlaku tindak balas di mana mendakan kuning akan terbentuk. Mendakan ini akan menyebabkan tanda X hilang dari pandangan. Jadi jawapan yang paling sesuai dan paling tepat adalah C. Merekod masa sebaik sahaja tanda X hilang dari pandangan. Okey, soalan yang seterusnya. Antara yang berikut, yang manakah faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas? Ingat lagi tak? Ada 5 faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. KSSM tingkatan 5. Okey, jom kita lihat antara jawapan yang diberikan. A. Suhu hasil tindak balas, B. Kepekatan bahan tindak balas, C. Nilai pH hasil tindak balas, dan D. Saiz kelalangkun yang digunakan. Baiklah murid, yang mana agaknya faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas?
Ya, jawapannya adalah kepekatan bahan tindak balas. Okey, kenapa jawapannya sedemikian? Kenapa bukan jawapan suhu ataupun nilai pH? Okey, jika murid lihat di sini, jawapan A, suhu hasil tindak balas. Yang kita tekankan, faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas adalah suhu bahan, bukan suhu hasil. Dan C, nilai pH, hasil tindak balas. Yang kita lihat, faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas bukannya nilai pH hasil, tetapi nilai pH bahan tindak balas. Okey, dan seperti biasa, saiz kelalangkun tidak membantu dalam kadar tindak balas. Dia tidak pun mempengaruhi. Awak guna kelalangkun yang besar, sama juga. Kelalangkun yang kecil pun sama juga. Okey, jom kita lihat soalan yang seterusnya. Antara yang berikut, faktor manakah yang sesuai bagi sesuatu keadaan yang bersifat gas? Soalan ini meminta anda untuk berfikir dan membayangkan tindak balas untuk gas. Okey, kita lihat pilihan jawapan yang diberi. A, saiz bahan tindak balas adakah sesuai dengan gas? Okay, B, suhu bahan tindak balas. C, kepekatan bahan tindak balas. Dan D, tekanan bahan tindak balas. Okey, murid, macam mana kita nak tentukan pilihan jawapan yang terbaik? Okey, kita lihat. Adakah sesuai gas kita nak panaskan? Tak sesuai. Sesuhu bukanlah faktor yang kita ambil kira untuk gas. Saiz bahan, adakah kita boleh ambil gas dan kita pecah-pecahkan dia kepada saiz tertentu? Tidak. So, saiz pun kita tolak. Okey, kepekatan. Bagaimana nak kira kepekatan gas di dalam makmal? Susah kan? Jadi kita abaikan. Tekanan bahan tindak balas. Bolehkah gas ini kita tekan? Ada tekanan pada gas? Ya, boleh. Jadi jawapan yang paling tepat adalah tekanan bahan tindak balas. Baik murid, untuk soalan yang seterusnya, mengapakah vanadium 5 oksida digunakan di dalam proses sentuh? Pilihan jawapan yang ada: A, untuk merendahkan suhu. B, untuk meningkatkan kadar tindak balas. C, untuk meningkatkan tekanan. Dan D, untuk meningkatkan masa tindak balas. Baiklah murid, jika murid lihat kenapa vanadium 5 oksida ini digunakan dalam proses sentuh, ia bertindak sebagai mangkin untuk mempercepatkan kadar tindak balas. Dalam industri, mestilah kita nak dapatkan hasil dalam masa yang singkat. Kenapa? Sebab dia melibatkan kos. Jadi antara pilihan jawapan yang sangat sesuai, yang paling tepat adalah untuk meningkatkan kadar tindak balas. Baiklah, mari cikgu simpulkan kenapa A tidak diterima. Untuk merendahkan suhu. Okey, semasa proses sentuh ini berlaku, jika suhu rendah, maka hasil yang didapati juga akan berkurang. Kerana itu, kita tidak memilih jawapan A. Okey, C, untuk meningkatkan tekanan. Semasa proses sentuh, dah tekanan yang tertentu diperlukan. D, untuk meningkatkan masa tindak balas. Okey, dalam industri seperti saya sebut tadi, kenapa perlukan masa yang lama kalau kita boleh cepatkan untuk dapatkan hasil? Kenapa? Sebab dia melibatkan kos. Jadi D tidak sesuai. Oleh yang demikian, jawapan yang paling sesuai adalah B, untuk meningkatkan kadar tindak balas. Baiklah murid, jom kita lihat soalan yang seterusnya. Apakah maksud tindak balas? Kita dah jawab dah beberapa soalan tadi, baru tanya soalan ni kan. Apakah maksud tindak balas? Okey, kadar tindak balas itu apa? Okey, tengok pilihan jawapan yang ada. Okey, A, pengurangan jumlah hasil tindak balas. B, pengurangan jumlah hasil tindak balas dengan masa. C, peningkatan jumlah hasil tindak balas dengan masa. Dan D,
peningkatan jumlah bahan tindak balas dengan masa. Okeylah, kalau murid ingat lagi pada video cikgu yang pertama tadi, cikgu dah terangkan tindak balas ini unit dia adalah sentimeter padu per masa. Betul? Jadi dia melibatkan masa. Oleh yang demikian, untuk jawapan A, potong siap-siap. Okey, sekarang kita ada 3 jawapan pilihan yang lain. So, apakah maksud yang paling the best untuk kadar tindak balas? Ya, maksud kadar tindak balas adalah C, peningkatan jumlah hasil tindak balas dengan masa. Baik murid. Kalau tadi kita dah tengok ayat panjang-panjang, ada gambar rajak. Okey, sekarang kita tengok soalan yang ada graf. Okey, graf manakah yang menunjukkan perubahan jisim bahan tindak balas yang digunakan secara berlebihan melawan masa? Okey, kita ada graf A, kita ada graf B, C dan juga D. Okey, so di sini keyword yang perlu murid highlightkan adalah jisim bahan tindak balas yang digunakan secara berlebihan melawan dengan apa? Melawan dengan masa. So, semakin melawan dengan masa, jisim bahan semakin berkurang. So, agak-agak mana satu jawapan yang paling tepat? Ya, bentuk graf A yang paling tepat. Kerana bahan semakin lama, jisim bahan semakin berkurang semasa tindak balas berlaku. Okey, jom kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Tindak balas manakah yang mempunyai kadar tindak balas yang paling tinggi? Maksudnya tindak balas yang cepat lah kan? Okey, A, pengaratan paip besi. Paip besi nak berkarat, ambil masa yang lama ke? Sekejap. Okey, fikirkan dulu. Okey, B, fotosintesis dalam tumbuhan hijau. Murid-murid bayangkan, adakah proses fotosintesis terus berlaku? Tidak, dia mengambil masa. Okey, bagaimana tumbuhan itu membuat makanannya sendiri kan? Ambil masa. So, tindak balas dia tak adalah tinggi sangat. Okey, C, pembakaran ketulan kecil arang batu. Kita ambil arang batu, kita bakar. Adakah arang batu tersebut terus terbakar? Fikirkan. Dan pilihan jawapan di pembentukan stalaktit dan stalagmite dalam gua. Nampak tak yang dalam gua yang ada air mintik-mintik tu? Okey. Adakah proses tersebut mengambil masa yang sekejap? Tidak, semestinya dia mengambil masa berhari-hari, bertahun-tahun. Okey? Jadi mana satu tindak balas yang paling tinggi, yang paling cepat? Ya, betul. Pembakaran ketulan kecil arang batu. Kerana apabila kita ambil sahaja arang batu dan kita panaskan, terus terbakar. So, dia adalah tindak balas yang cepat, yang paling tinggi. Okey, jom kita lihat soalan. Sekumpulan murid menjalankan satu eksperimen bagi tindak balas antara serbuk zinc dengan asid hidroklorik. Antara yang berikut, apakah kaedah murid tersebut untuk menentukan kadar tindak balas eksperimen tersebut? A, menentukan perubahan suhu dalam larutan dengan masa. B, menentukan perubahan kepekatan hasil tindak balas dengan masa. C, menentukan isi padu gas hidrogen yang terbebas dengan masa. Dan D, menentukan perubahan kepekatan asid hidroklorik dengan masa. Baiklah murid, mari kita imbas semula apa yang berlaku semasa tindak balas serbuk zinc kita masukkan dalam asid hidroklorik. Okey, eksperimen ini kita jalankan dalam kelangkon dan kita letakkan satu tiub. Okey, tiub penghantar keluar. Okey, di mana ada satu gas yang akan terbebas semasa tindak balas antara serbuk zinc dengan asid hidroklorik. Okey,
So, agak-agak antara 4 pilihan jawapan ni, mana sebenarnya yang paling tepat? Adakah kita nak lihat perubahan suhu? Tak ada kaitan. Adakah kita nak lihat perubahan kepekatan hasil? Juga tiada kaitan. Adakah kita nak kumpulkan isi padu gas yang terbebas daripada tindak balas serbuk zinc dengan asid hidroklorik? Ataupun kita nak tentukan perubahan kepekatan asid hidroklorik dengan masa? Yang mana satu? Ya, jawapan yang paling tepat adalah dengan menentukan isi padu gas hidrogen yang terbebas dengan masa. Okey, macam mana murid? Kita dah bincangkan beberapa contoh soalan objektif untuk bab 4, kadar tindak balas. Dah mula nampak dah sikit bayangan macam mana nak jawab? Kalau murid rasa masih susah lagi nak dapat jawapan, bila saya terangkan jawapan, saya bagi soalan, tak dapat jawapan yang tepat, jawapan murid tak sama dengan saya, maksudnya murid perlulah ulang semula lihat video penerangan tentang bab 4 iaitu kadar tindak balas. Ingat murid, bertindaklah segera. Kalau lambat, murid-murid akan rugi. Baiklah murid, jumpa lagi bersama dengan saya Suryati Nasir di Brainnet.my. Sampai jumpa lagi. Salam sayang dari saya. Bye.